والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan nama Allah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalis zikr. Jikalau kamu lalu di taman-taman syurga, maka berhentilah dan ambillah sedikit manfaat daripadanya. Apakah itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Itulah majlis-majlis di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala diingati. Itulah majlis di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala diingati. Termasuklah majlis ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala, nama dia kita sebut, kita ingat kepada dia. Jadi sekarang ni kita berada di dalam taman syurga. Tempat yang terbaik yang kita boleh ada buat masa ni, insya-Allah. Tinggalkan segala masalah, tinggalkan segala kerunsingan bersama-sama dengan selipar-selipar kita di luar itu. Tapi bila balik, ambil saja selipar, jangan ambil balik masalah, ya. Masalah kita tinggalkan terus. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan masalah itu, tetapi jangan kita bawa dalam hati kita. Kita selesaikan, kita settlekan masalah. Dan salah satu masalah yang sedang berada yang sudah menapak di bumi ini, kita lihat dan kita baca dalam berita awal bulan Ogos, ya, tentang satu kumpulan yang memanggil diri mereka sebagai The Atheist Republic. Ingat, ya, dalam beberapa sesi yang lalu saya dah cerita benda ni. Saya kata satu hari akan keluar. Saya dah kata awal-awal dah. Dan ramai para asatizah kita dah ingatkan benda ni. Kumpulan ini akan keluar. Dia bukan akan keluar atau tidak, dia bila mereka akan keluar. Dan betul pada awal bulan ini tergemparnya sebuah isu di mana diadakan satu perhimpunan di Kuala Lumpur oleh satu kumpulan yang bernama Atheist Republic ataupun Republic Atheist yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ada membership seluruh dunia, keahlian dia. Dan terdapat juga di Kuala Lumpur. Orang-orang Melayu kita, sejenis dengan kita, sebangsa dengan kita, yang lahir dalam agama Islam tetapi secara terbuka, ya, tidak ada segan dan silu menyatakan bahawa mereka tidak lagi beriman. Memang benar, bukan mereka yang keluar untuk declare ataupun mengiklankan kemurtadan mereka. Mereka hanya berhimpun sesama sendiri untuk buat satu humanitarian project, satu kerja kemanusiaan. Tapi berita itu tersebar. Mereka kata mereka tidak sebarkan, mereka tidak iklan, tetapi mereka sudah tertubuh. Benda ni sudah ada dah, ya. Jadi apa yang kita bincangkan pada pagi ini bukan masalah yang akan berlaku, tetapi yang sudah pun berlaku. Saya rasa sudah berdekat kot kat sini. Saya rasa sudah berdekat, tetapi mungkin mereka belum terlalu berani atau belum terlalu bold. Saya suka bila saya baca komen Datuk Ashraf Wajdi, ya, Datuk Ashraf Wajdi Dasuki. Bila keluar isu ni, dia kata kita harus menangani dengan soft approach. Soft approach ni adalah dengan cara yang lembut. Kita harus tangani isu yang mereka ada, soalan-soalan yang mereka ada, keraguan-keraguan yang mereka ada. Tapi yang menyedihkan adalah bila kita lihat respon
Bila keluar isu ni, respon masyarakat rata-ratanya agresif. Agresif ni marah, nak bergaduh, benci, melihat mereka ni sebagai satu kanser, satu penyakit yang harus dicantas. Tetapi kita tidak buat self-examination. Self-examination ni kita tidak lihat ke dalam. Mereka adalah anak bangsa kita. Dia bukan anak bangsa orang lain. Kalau anak bangsa kita sendiri jadi begitu, kita tidak boleh menyalahkan mereka 100%. Kita kena lihat ke dalam. Bagaimanakah kumpulan seperti ini boleh wujud dalam keadaan masjid-masjid kita masih banyak, kuliah-kuliah kita masih tanpa henti, macam-macam topik, macam-macam forum yang diadakan. Di mana silapnya? Ni kita harus fikirkan bersama. Kita mungkin rasa, alhamdulillah ustaz, saya 5 kali sehari saya solat ustaz, zakat saya dah bayar ustaz, puasa alhamdulillah, haji pun mungkin dah 3-4 kali ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Allah juga akan tanya kita tentang generasi kita yang selepas ini. Allah juga akan tanya kita apa yang telah kita siapkan untuk mereka. Kita patut merasa sedih sebelum marah. Sedih dan merasa kecewa dan merasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana mereka telah menjauhkan diri mereka daripada sumber kerahmatan. Mereka telah menjauhkan diri mereka daripada kebaikan. Marah satu, tetapi kasihan. Kita harus ada kasihan, sifat kasihan yang lebih tinggi, supaya kita dapat seimbangkan respon kita kepada mereka, supaya tidak terlalu marah dan tidak juga terlalu tak apalah, ya, mereka tak bersalah. Tidak begitu. Kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah. Dan kalau sesiapa yang perasan, beberapa bulan yang lepas ni kita punya topik utama adalah berkenaan dengan etis ini. Ya. Apa yang saya sampaikan kepada awak, saya cuba daripada untuk update. Update ni maksud dia yang paling terkini lah. Saya tak akan cerita tentang 1000 tahun lepas punya cerita, atau 500 tahun lepas punya cerita, bahkan 50 tahun lepas punya cerita. Saya cuba daripada untuk bawa informasi yang paling terkini sekali, hujah-hujah mereka yang paling terkini sekali, untuk kita tangani sama-sama, untuk kita fikirkan sama-sama, untuk kita jadi bahan mengopi nanti. Bila di kedai kopi kita bercakap-cakap, di tempat kerja, bawa topik-topik seperti ini dan tanya pandangan macam mana kita nak handle isu ni, ya. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fatah, pembukaan dan penerangan hati kepada kita, insyaAllah, supaya dapat kita tangani isu ni. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, ja'alna min ulama'ikal amilin, wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang lalu saya bercerita tentang salah satu hujah mereka, iaitu mereka ada masalah untuk menerima kewujudan Tuhan, kerana pada pandangan mereka, kalau adanya Tuhan, bagaimana mungkin ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Saya sebut perkara-perkara yang tidak diingini, ya. Sebahagian orang akan guna perkataan keburukan ataupun kejahatan. Kalau Tuhan itu benar wujud, kalau Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kenapa kita lihat di mana-mana ada kesengsaraan, di mana-mana ada kesusahan? Kesengsaraan pada tubuh manusia, sakit, kesengsaraan pada ekonomi, kesengsaraan kepada jiwa dalaman manusia, tekanan jiwa, sakit hati, dengki, dendam dan sebagainya, stres, depression. Di luar dan di dalam, global problem hari ini. Kita lihat suffering dan kesengsaraan di mana-mana. Bagi siapa yang ingat apa yang Epicurus kata, seorang ahli falsafah daripada Greece, daripada Yunani, dia kata apa? Kalau Tuhan mampu untuk menahan kejahatan tapi dia tidak mahu, maka dia jahat. Dan kalau dia mahu tetapi tidak mampu, maka dia tidak maha berkuasa. Kalau dia mampu untuk tahan kejahatan dan dia mahu untuk tahan kejahatan, maka daripada mana datang kejahatan ini? Dan kalau dia tidak mampu dan dia tidak mahu, mengapa panggil dia Tuhan? Isu ini, walaupun kita lihat isu macam baru, tetapi isu ini dah 1000 tahun dah. Isu ini, statement ini dikeluarkan hampir 3000 tahun lepas oleh Epicurus, tapi dicedok kembali dan diberikan nafas baru.
Problem ni dipanggil sebagai the problem of evil. Dia kata masalah ni, dia kata masalah kejahatan yang tidak dapat kita harmonikan dengan kewujudan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh mereka. Sebenarnya soalan ini orang yang beragama pun tanya, tapi segan nak tanya, malu sebab takut nanti orang kata iman tak kuat. Betul? Tapi bila ditimpa musibah yang dahsyat, baru orang akan tanya, Ustaz, kenapa saya kena benda ni, Ustaz? Orang akan tanya. Soalan ada dalam hati, kita tahu, tetapi tak nak tanya sebab malu dituduh sebagai tak kuat iman . Ini soalan yang semua manusia nak jawapan. Dia bukan soalan daripada etis saja sebenarnya. Orang beragama lah yang dahulu harus tanya soalan ini. Sebab kita nak faham kasih sayang Allah. Kita nak faham keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bab Allah Subhanahu Wa Taala kata dia Maha Adil. Satu bab Allah Subhanahu Wa Taala kata dia mencipta segala-galanya. Dia menentukan segala-galanya. Jadi kalau sudah ditentukan, kenapa kita bertanggungjawab? Soalan-soalan ini timbul dan harus diberikan jawapan. Dan harus dicari jawapannya. Tidak boleh disapu di bawah kapet lagi. Tidak boleh ditolak-tolak ke tepi lagi. Pada saya ini satu jenayah yang kalau kita buat sampai ke hari ini. Kerana itulah timbulnya kumpulan-kumpulan seperti ini. Kerana soalan-soalan mereka tidak dijawab. Pertanyaan-pertanyaan mereka tidak dilayan dengan baik. Tetapi dihina, dikutuk dan dicerca, bahkan dimarahi. Kenapa saya kata begitu? Kerana saya juga pernah melalui. Saya juga pernah bertanya soalan-soalan yang sama. Tetapi tidak dijawab. Alhamdulillah, Allah berikan panduan, saya dapat jawapan. Saya mencari, saya dapat. Cuba bayangkan orang yang bertanya tapi tidak dapat jawapannya. Kemana mereka akan pergi? Dan adakah mereka bersalah 100%? Sekarang ni isu the problem of evil kita nak tangani. Bulan lepas saya ada sentuh beberapa poin tentang ini. InsyaAllah kita sambung. Saya nak kongsi satu kajian yang dilakukan oleh seorang pakar. Dia ni pakar sakit kusta. Dalam bahasa Inggeris kita panggil orang sakit kusta ni leper, L-E-P-E-R. Orang sakit kusta ni satu masalah dia tak boleh rasa sakit. Awak ambil pisau cocok kat tangan dia pun, kalau dia tak nampak, dia tak perasan. Ambil jarum cocok dekat dia punya tangan, dia tak perasan. Sampai dia nampak ada jarum kat tangan dia pun, dia tak rasa sakit. Jadi doktor ni, nama dia Dr. Paul Brand, dia daripada Amerika Syarikat. Dia kata, kalaulah aku boleh berikan hadiah kepada orang-orang yang sakit kusta ini, hadiah terbaik yang aku akan berikan kepada mereka adalah sakit. Rasa sakit. Dia bukan sakat pakar tentang sakit kusta, dia juga pakar tentang sakit. Dia faham, dia cuba nak faham sakit itu apa. What is the reality of pain? Apakah hakikat sakit itu? Kenapa manusia sakit? Apa perlunya kita kepada sakit? Kenapa kita sakit luar, sakit dalam, sakit? Apa hikmah di sebaliknya? Kalau tidak silap saya, dia orang Kristian. Dia tanya soalan-soalan ni. Yang dia kata salah satu pemberian Tuhan yang paling besar adalah sebenarnya sakit. Ini yang kata doktor, bukan saya. Kalau ustaz cakap memang tak nilai lah sangat. Kita ni bukan pakar. Yang kata ni memang pakar. Dia kata antara nikmat terbesar pemberian Tuhan kepada manusia adalah nikmat sakit, dia kata. Sebab dia kata pain is not your enemy, but pain is the scout that tells you about the enemy, dia kata. Cantik statement dia ni. Dia kata apa? Sakit bukan musuh kita. Kerana sakit ni sebenarnya adalah alam yang memberitahu kita tentang penyakit yang sebenarnya. Adalah alam yang memberitahu kita tentang musuh yang sebenar. Scout ni apa dalam bahasa Melayu nak panggil? Scout ni dia yang apa nak panggil dalam bahasa Melayu? Scout. Dia yang pergi ke tempat musuh, cek kawasan musuh dulu, tengok musuh dah nak datang ke belum. Peninjau. Dia kerja dia peninjau. Dia peninjau. Sakit ni dia kata peninjau. Dia akan bilang, okey, dah nak datang, musuh dah nak datang, lagi berapa jam sampai. Ini kerja peninjau. Dia akan datang melalui sini, melalui sana. Jadi Paul Brand kata, sakit ni kerja dia itu. Sebab kita bertanya, kenapa sengsara? Dan sengsara ni kita boleh rumuskan kepada sakit. Betul lah. Physical pain, sakit fizikal ataupun sakit emosional, ataupun kita boleh masukkan sekali sakit spiritual, sakit kerohanian. Dia kata sakit ni adalah untuk itu.
Kalau untuk tubuh ini, kalau tidak ada sakit, na'udzubillahi min zalik. Cuba bayangkan, tak ada sakit langsung. Cuba bayangkan, badan ni tak ada sakit langsung. Apa-apa saja berlaku kepada jantung kita, paru-paru kita, apa saja organ dalaman kita, sakit teruk macam mana pun, kita tidak akan merasakan sakit. Dia dah rosak pun, kita tak akan merasakan sakit. Apa akan berlaku? Ramai akan mati terkejut. Betul tak? Kita akan mati terkejut. Sebab tidak ada persediaan, tidak diberitahu. Ramai orang dapat taubat sebelum meninggal dunia adalah kerana sakit itu sendiri. Kerana sakit itulah ramai orang selamat dan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut apa? Setiap sakit dan susah yang kita rasa adalah penghapus dosa. Allah dah siapkan banyak skim supaya kita sebelum meninggal itu bersih kita. Antara skim itu adalah sebelum meninggal sakit panjang. Makin panjang sakit, makin bersihlah insya-Allah. Tapi bukan nak mengatakan bahawa orang yang tidak sakit itu tidak dibersihkan dosanya, tidak. Kerana mungkin dia sudah bertaubat dan taubatnya sudah diterima Allah, maka dia tak perlu sakit pun, maka dia sudah balik pada Allah dalam keadaan bersih. Ada orang memang dah bersih, sakit. Kenapa pula ustaz? Itu untuk peningkatan derajat. Setiap sakit yang dia sabar itu dapat pahala. Nanti ada orang terkejut dekat akhirat nanti. Tengok ustaz, Allah, saya tak banyak amalan pun kat dunia ni. Kenapa buku amalan saya banyak berlambat-lambat ni? Kan? Bergunung-gunung. Saya buat amalan ibadah ni yang basic-basic, yang asas-asas saja. Kan? Allah akan katalah, ingat tak dulu kamu terjatuh dalam longkang? Kamu sabar? Kamu tak marah dengan aku? Ingat tak dulu kamu demam? Ingat tak dulu kamu tercocok jarum? Ingat tak dulu kamu terseliu? Ingat tak? Semuanya aku kira sebagai pahala. Allah. Kalau tidak ada sakit, ramai kita mati terkejut dan tak sebab nak taubat. Ramai anak muda dia tunggu sakit baru nak taubat. Kalau tak ada sakit, mungkin dia akan taubat awal lah. Tapi isu mati terkejut ni sangat menakutkan. Untunglah bagi mereka-mereka yang sebelum meninggal dunia itu sakit dan diberikan peluang untuk bertaubat. Alhamdulillah. Ada juga orang yang mati terkejut tapi dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kan? Kita tidak boleh menghukum. Ini adalah untuk kita periksa diri kita. Kan? Dan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sakit pada tubuh. Bagaimana boleh sakit kepada jiwa? Adakah ia baik? Adakah ia juga peninjau kepada masalah yang lebih dalam? Bila kita depression contoh, tekanan jiwa. Adakah tekanan jiwa itu untuk nak beritahu kita tentang masalah kita yang lebih dalam? We have a deeper problem. Sama lah. Bila kita ada masalah depression, bila kita ada masalah tekanan, bila kita ada masalah stres dan sebagainya, para ulama akan ajar kita untuk balik kepada iman. Kalau kita rujuk kepada Imam Abu Zaid Al-Balkhi, dia ni seorang pakar jiwa Islam. Dia akan kata bahawa memang benar ada sebahagian sakit tekanan ini, kesedihan, kemurungan, datangnya daripada ketidakseimbangan tubuh, chemical imbalance. Benda ni dia dah kata hampir 1000 tahun lepas. Memang sebahagian depression, sebahagian bahkan dikatakan OCD. OCD ni apa? Obsessive Compulsive Disorder. Kalau bahasa Melayu kita panggil was-was. Dah angkat uduk, rasa tak bersih, rasa tak cukup, angkat uduk lagi. Dah masuk toilet, duduk sampai 2 jam. Ada orang penyakit seperti itu. Itu dia panggil OCD. Dan OCD ni macam-macam sebab boleh sebabkan dia. Dia boleh disebabkan oleh ketidakseimbangan chemical dalam tubuh kita. Dia boleh juga disebabkan oleh gangguan jin dan sihir. Ni dua antara sumber utama berlakunya OCD. Sama juga dengan kemurungan. Sama juga dengan tekanan. Sama juga dengan anxiety disorder. Dia boleh disebabkan oleh ketidakseimbangan pada tubuh. Ia juga boleh disebabkan jin dan sihir. Ia juga boleh disebabkan oleh ada masalah yang lebih dalam, iaitu masalah iman kita. Tapi bukan saya nak kata semua orang yang murung ada masalah iman. Bukan saya nak kata semua orang yang ada tekanan dan kemurungan itu ada masalah iman. Tidak. Tetapi ini adalah satu sumber yang kita kena periksa. Bila berlaku masalah, kita kena ambil kira sumber ini juga.
Kemungkinan sumbernya datang daripada iman yang lemah. Jadi bila kita ditimpa dengan masalah ni, perkara pertama yang kita kena buat pada pandangan saya, kita nak kena periksa kita memiliki imanan balik, akidah kita. Bila ada masalah jiwa, pertama sekali periksa keimanan kita. Kemudian jangan tak pergi jumpa psikiatris pula. Jangan tak pergi jumpa pakar jiwa, pergi sekali. Dalam masa yang sama, pergi jumpa pakar rawatan Islam sekali. Ini pandangan saya. Perlu ada rawatan secara paralel, bukan alternatif, paralel. Sebab dalam pengalaman saya, alhamdulillahirabbil alamin, memang terdapat ramai orang yang sudah diberikan diagnosis anxiety maupun skizofrenia maupun bipolar disorder maupun dissociative identity disorder. Semuanya boleh juga disebabkan oleh jin dan syaitan. Boleh. Kadang-kala hanya perlu satu sesi ruqyah, selesai masalah dia. Saya pernah saksi kepada perkara-perkara seperti ini, yang sudah diberikan obat oleh psikiatris mungkin 10 tahun tak ada perubahan, tapi hanya satu majlis duduk mendengar Al-Quranul Karim melalui rawatan Islam, clear. Tapi bila saya cakap benda ni, hati-hati. Bukan saya nak kata semua kes jin, ya. Kita ni kerja memang suka salahkan jin, semuanya jin, ya. Bukan saya nak kata begitu, tetapi ada kes yang memang betul disebabkan oleh jin. Jadi rawatannya adalah dia kena pergi jumpa pakar jiwa, kena jumpa para ulama, ustaz-ustaz, kena juga makan ubat. Dalam masa yang sama, yang paling penting sekali sebenarnya, akar rawatan adalah untuk menguatkan kembali iman kita. Itu sebenarnya salah satu ubat. Banyak orang bila ada sakit ni, dia tak nak tengok itu sebagai ubat. Ustaz, boleh bacakan Quran pada saya ustaz? Ustaz boleh jampikan air tak ustaz? Ustaz boleh kasih doa tak ustaz? Jarang yang kata, ustaz boleh tolong kuatkan iman saya tak? Jarang saya dengar soalan seperti ini. Sebenarnya itulah ubat dia. Sakit ni sakit, semua orang sakit. Susah ni susah, semua orang susah. Tapi yang menjadi pembeza adalah macam mana kita tangani sakit itu. Macam mana kita terima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tubuh sihat tetapi iman tak kuat. Ada orang tubuh tak sihat tapi iman kuat. Mana satu lebih baik? Jadi akar ubat adalah sebenarnya menguatkan iman. Itu yang kita kena buat dulu. Jadi termasuk dalam rawatan adalah untuk meneguhkan akidah. Bila buat rawatan, ramai orang akan datang, ramai orang akan buat appointment. Tetapi bila ajak datang kuliah, jarang orang akan datang. Sebab orang tidak sertakan benda itu sebagai rawatan sekali. Sebenarnya itu rawatan. Ilmu adalah rawatan. Ilmu adalah obat. Ada orang dia sakit penyakit itu 10 tahun, tapi satu benda pasal penyakit itu pun dia tak tahu. Awak sakit apa ni? Nama dia apa sebenarnya? Doktor panggil apa sakit ni? Entahlah ustaz. Macam mana dia? Dia apa perangai penyakit ni? Entahlah ustaz. Dah 10 tahun sakit benda tu, dia tak kenal apa penyakit dia. Sebab tu masalah tak selesai. Sebab ilmu termasuk dalam rawatan sekali. Kita kena kenal penyakit kita. Makin kita takut dengan sesuatu, makin kita kenal dia. Makin kita kena kenal dia. Nak hilangkan takut, tambahkan ilmu tentang benda yang kita takut. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala saja. Makin kita kenal dia, makin kita takut pada dia, dan makin kita sayang kepada dia. Siapa takut pada Allah, lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa takut pada Allah, lari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, makhluk lain, takut pada makhluk, lari daripada dia. Takut kepada Allah, lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hikmah, antara hikmah-hikmah sakit. Sakit luar, sakit dalam. Dia nak beritahu kita ada masalah yang lebih serius, ada masalah yang lebih dalam. Jadi sakit ni dia alarm signal. Alhamdulillah. Dr. Paul Brand ni dia buat eksperimen. Dia kata, kenapa alarm kepada sakit tubuh ni nak kena berbentuk sakit? Kenapa tak boleh alarm dia bentuk lain? Mungkin ada bunyi keluar ke? Kan? Katalah paru-paru kita ada masalah. Kenapa Allah tak buat satu sistem yang keluar bunyi? Keluar bunyi tet daripada tubuh kita. Kenapa alarm tu nak kena sakit? Dia buat eksperimen. Dia kata perangai manusia ni, kalau alarm tu tidak sakitkan dia, dia akan tutup. Dia akan tutup. Kalau kita punya alarm signal tu bunyi keluar tet, kita akan tutup. Tutup. Bila bunyi kita tutup. Bila bunyi kita tutup. Dan kita akan ignore. Kita akan kita panggil, kita tak hiraukan benda. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia kata God. That's why God dia kata menciptakan sakit ni seluruh tubuh kita rasa. Kita tak boleh nak switch it off.
Kecuali sekarang ni lah mereka buat painkiller kan. Mereka buat medicine painkiller. Ni pun baru kan. Dulu sakit ini alam dia Masya Allah tabarakallah. Satu tubuh kita akan rasa. Kita tak boleh nak tutup dia. Dan sikap manusia ni kalau dia boleh tutup, dia akan tutup. Alhamdulillah Allah buat sakit kita begitu. Susah ni nak tutup sakit ni. Very difficult. Mungkin boleh sakit badan kita tutup, tapi sakit dalaman kita susah untuk kita tutup sampailah kita dapat ubat rawatan baginya. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab ni salah satu isu pertanyaan orang. Kenapa ada sakit? Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa manusia sakit? Bagi siapa yang nak baca buku dia, nama buku dia The Gift of Pain. Hadiah kesakitan. Ya. The Gift of Pain. Baik. Kadang-kadang kita pelik dengan orang-orang yang tanya soalan ni lah kadang-kadang lah ya. Kita tanya dia, kamu tak nak ada kepahitan, kesusahan, kesakitan dekat atas muka bumi ni. Jadi, apa yang kamu harapkan dalam Mindas ni? Apa yang kamu bayangkan? Kehidupan atas muka bumi ni, apa cerita dia? Tak ada susah, tak ada sengsara, tak ada sakit, tak ada payah. Jadi, apa cerita kehidupan ni? Apa tujuan, apa hikmah di sebalik penciptaan ini? Apa yang ingin dicapai? Sekarang kita pelik. Yang tanya ni orang Islam. Sedangkan orang Islam tu tahu, Allah sebut dalam surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di mana di dalam tangannya segala kekuasaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Kalau yang dikatakan tempat ujian, mestilah ada susah ya. Kita pergi pasar, janganlah terkejut jumpa ikan. Jangan masuk pasar kata, kenapa ada ikan kat pasar ni? Kenapa orang jual barang kat pasar ni? Kenapa orang jual ayam? Kenapa orang pekik-pekik ni? Kenapa orang pergi jual itu, jual ini dekat pasar ni? Dah memang namanya pasar. Mestilah tempat jual barang. Dah memang tempat ni nama dunia. Mestilah ada ujian. Kalau tak ada ujian, tempatnya di mana itu? Di kubur pun ada ujian, Ustaz. Yang tak ada ujian dekat syurga. Itu pun Nabi Adam dulu pernah kena ujian dalam syurga. Kalau dah namanya kehidupan di atas muka bumi ini, maka ujian itu adalah sebahagian daripada kehidupan di atas muka bumi ini. Kalau tak nak ujian, itulah kehidupan di syurga. Jadi bila orang Islam tanya soalan ni, maksudnya ada isu akidah tu. Dia masih belum baca Quran betul-betul, dan dia masih belum terima dan masih belum percaya tentang tujuan kehidupan manusia, hikmah di sebalik kehidupan ini. Memang untuk kena uji, memang untuk kena serang kat muka bumi, memang untuk sakit, memang untuk susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita ni nak mempercepatkan syurga, isti'ajal. Tadi dalam solat Ustaz baca, khuliqal insanu min ajal. Manusia ni dicipta daripada dia sifat dia itu kelang kabut. Kita kelang kabut. Kita nak cepat. Kita nak dekat dunia lagi, kita nak disyurgakan dunia ni. Dunia ni dijadikan syurga. Kalau boleh. Apa ayat tu Ustaz? Kalau Allah percepatkan azab seperti mana manusia meminta dipercepatkan nikmat, maka semua akan mati. Syarrasti'ajalahum. Apa ayat tu Ustaz? Ingat tak? Afwan Ustaz. Syarrasti'ajalahum. Afwan, boleh sikit kan Ustaz? Ayat tu. Apa dia? Belum keluar lagi Ustaz Okey, tak apa. Kalau dah dapat, hantar bila anda kasih. Allah kata, kalaulah manusia ini, minta maaf, Allah SWT, kalaulah dia mempercepatkan azab ke atas kita, seperti mana kita ni mengharapkan cepatnya datang nikmat, semua akan mati. Semua akan hancur lah. Sebab kita bila nikmat nak cepat, betul tak? Tapi bila kita buat dosa, kita minta Allah tangguhkan azab kita. Tangguh. Nikmat nak cepat, azab tangguh. Nikmat nak cepat, azab tangguh. Tapi masih nak continue lagi buat dosa lah. Jadi kita lagi di dunia ni, kita kena terima hakikat. Apa hakikat alam ini? Hakikat alam ini darul balak dipanggil. Ustaz, darul balak Ustaz? Betul, balak tu maksud dia ujian. Kita orang Melayu, kita doa tolak balak.
Kan? Sebab mungkin fahaman kita balak itu maksud dia musibah yang tidak baik. Sedangkan balak adalah maksudnya ujian ataupun darul balaya. Bumi ni, dunia ni dipanggil darul balak ataupun darul balaya. Tempat di mana ujian itu datang tanpa henti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi isu mereka. Dia kata Tuhan ni izinkan keburukan berlaku, jadi dia pun ada sifat buruk lah. Ni dia kata, saya tak ada tahan-tahan kata, saya tak ada beralas ya. Ini hujah mereka, kita kena buka. Dia kata kalau dia izinkan keburukan berlaku, maka dia ni buruk lah. Dia izinkan kejahatan berlaku, maka dia jahat. Jadi susah bagi kami nak terima, nak percaya kepada Tuhan yang begitu, dia kata. Susah untuk kami terima Tuhan yang begitu. Apa jawapan para ulama kita tentang hujah ini? Bolehkah Tuhan itu dipanggil sebagai syar? Sebab dia mengizinkan syar berlaku. Syar itu apa? Jahat, keburukan. Dia mengizinkan keburukan berlaku. Boleh kita kata Allah izinkan keburukan berlaku? Of course. Setiap hari kita nampak keburukan berlaku. Allah kalau nak tahan, dia boleh tahan tak? Dia boleh. Tapi dia biarkan, diizinkan. Bukan bermakna dia redha. Ini nak kena bezakan. Izinkan satu, redha satu. Ya. Allah izinkan berbeza dengan Allah redha. Allah izinkan orang yang nak bunuh diri. Ramai orang dah bunuh diri. Tapi bukan bermakna Allah redha. Nanti kita akan cerita tentang kebebasan manusia. Ya. Kalau awak nak bebas, maka mesti ada kesan kepada perbuatan awak. Mesti ada kemampuan untuk pilih baik ataupun jahat. Kalau nak bebas lah, kan? Kalau tak nak bebas, ada satu pilihan saja. Kalau nak kebebasan, nak free will, maka sudah tentu ada pilihan yang baik, ada pilihan yang jahat. Bila kamu pilih dengan pilihan yang jahat, Allah izinkan. Tapi Allah tidak redha. Ni kat sini orang banyak keliru. Ustaz, Allah kata tak boleh, tapi kenapa dia biarkan? Kan? Biarkan dengan redakan tidak sama. Jadi macam mana para ulama jawab? Imam Ghazali dalam kitab dia Al-Maqsadul Asna, dalam kitab ni dia jelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ni sangat masya-Allah, sangat cantik, indah. Bila sampai nama Allah As-Salam. As-Salam ni apa? Macam mana kita nak terjemahkan As-Salam dalam bahasa Melayu? Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, kan? Salam apa Ustaz kita terjemahkan? Yang sejahtera. Apa dia? Yang sejahtera, yang selamat, kan? Yang mensejahterakan. Mungkin salam ini kalau kita lihat Imam Ghazali, dia kata begini. Bila dia cerita tentang af'al Allah, perbuatan Allah, dia kata af'aluhu ta'ala salimatun 'anil syarr. Ai asy-syarr al-mutlaq al-muradu li dhatihi. La li khairin hasala fi dhimnihi a'zama minhu. Wa laysa fil wujudi syarrun bi hadhihi as-sifah. Apa dijelaskan di sini? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu selamat daripada segala keburukan dan kejahatan. Keburukan dan kejahatan apa? Keburukan dan kejahatan yang bersifat mutlak. Mutlak itu apa? Apa maksud mutlak? Apa sifat mutlak? Allah adalah tujuan mutlak kita. Kita pergi kerja untuk dapat rezeki. Bila tanya kenapa pergi kerja, ramai orang akan cakap apa? Ya, nak kasih makan anak isteri. Betul? Itu tidak boleh dipanggil tujuan mutlak. Sebab tujuan itu adalah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kenapa nak kena kasih anak isteri makan? Oh, kerana itu tanggungjawab sebagai seorang suami. Siapa yang kasih tanggungjawab itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila awak ambil tanggungjawab itu? Ketika akad nikah. Kenapa akad nikah? Kerana saya percaya kepada Tuhan, isteri saya juga percaya kepada Tuhan, dan kami terima tanggungjawab yang Allah telah letakkan di atas bahu kami. Jadi saya pergi kerja, saya cari makan, kasih anak isteri makan, cari nafkah. Tujuan tertinggi, tujuan mutlaknya adalah untuk Allah. Tujuan mutlak ini maksud dia apa? Yang tidak ada tujuan lagi selepas tujuan itu. Jadi bila disebut keburukan dan kejahatan mutlak,
adalah keburukan dan kejahatan yang di mana tidak diinginkan sesuatu kebaikan langsung daripada keburukan dan kejahatan itu. Saya kasih contoh. Kita sakit. Sakit ni boleh kita panggil sebagai satu keburukan. Satu yang manusia tidak mahu. Tapi sakit yang Allah kasih itu bukan untuk tujuan sakit itu saja, tetapi untuk satu tujuan yang lebih tinggi, iaitu untuk menguji manusia. Jadi perbuatan Allah ini bebas daripada kejahatan mutlak. Kejahatan mutlak ni, saya ulang sekali lagi, kejahatan yang di sebaliknya tidak diinginkan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kejahatan berlaku, tetapi atas tujuan yang lebih tinggi untuk mencapai kebaikan yang di sebaliknya. Kalau kita lihat cerita Nabi Musa dan Khidir, ya, dalam suratul Kahf, kita lihat apa yang Khidir buat alaihissalam nampak macam buruk, kan? Dia bocorkan kapal, kan? Dia bocorkan sampan ke kapal, ya, safinah, kan? Dia bocorkan, nampak buruk, tapi kita tak boleh panggil benda itu sebagai syarrun mutlak ataupun kejahatan yang mutlak, sebab di sebaliknya diinginkan kebaikan yang lebih besar. Jadi semua perbuatan Allah yang berkisar kepada isu keburukan dan kejahatan ni, dia adalah syar yang bukan mutlak, keburukan dan kejahatan yang bukan mutlak. Semua kejahatan, keburukan yang Allah izinkan dia berlaku adalah untuk kebaikan yang lebih besar di sebaliknya. Ustaz, nanti ada orang masuk neraka selama-lamanya, Ustaz. Apa kebaikan yang terhasil daripada benda tu? Kan orang tanya, kan? Apa yang dia dapat? Apa kebaikan dia? Dia akan kekal dalam neraka, Ustaz. Kebaikan itu bukan untuk dia. Kebaikan itu untuk orang yang berada di dalam syurga. Sebab Imam Ghazali sebut, kenikmatan syurga itu luar biasa kerana azab neraka itu luar biasa. Orang di dalam syurga itu merasa selamat dan bahagia dan berjaya kerana adanya neraka dan adanya ahli neraka. Sebab kalau tak ada neraka, nak rasa apa? Tak rasa berjaya pun. Betul tak? Kalau tidak ada yang gagal, maka tidak ada erti kepada kejayaan. Jadi sebab itu Imam Ghazali sebut, orang yang akhirnya akan terjerumus dalam neraka itu pun adalah untuk kebaikan yang lebih besar, iaitu untuk kebaikan orang-orang yang saleh. Itu untuk kebaikan orang-orang yang baik, kebaikan orang-orang yang akan masuk syurga. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu nampak kadang-kadang macam buruk, nampak, tetapi di sebaliknya diinginkan kebaikan yang lebih besar. Ini beza syar mutlak dengan syar idhafi dalam bahasa Arab dipanggil. Kalau nak cakap bahasa Melayu, idhafi ni apa ni? Ya. Silakan. Boleh kita kata begitu jugalah. Boleh. Maksudnya keburukan dan kejahatan yang kita nampak ni semuanya ada hikmah di sebaliknya. Allah tak akan buat satu keburukan yang setakat untuk buat keburukan tanpa tujuan yang lebih besar. Tak ada. Manusia ni boleh dipanggil jahat dan boleh dipanggil buruk, sebab kita ni bukan kadang-kadang lah, selalu buat kejahatan dan keburukan bukan untuk tujuan yang lebih besar. Betul tak? Ramai orang yang dia membunuh bukan setakat untuk tujuan yang lebih besar, dia setakat untuk bunuh, untuk lepaskan dendam. Ramai orang yang mencuri bukan untuk tujuan yang lebih besar, dia setakat nak enjoy, nak rasa kenikmatan hidup. Ada juga yang curi untuk tujuan besar, tapi bukan bermakna apa yang dia buat itu betul. Betul tak? Ustaz, saya mencuri ni sebab saya nak tolong anak-anak yatim, kan? Yang dia curi itu pun duit anak yatim. Lepas tu dia mengaku nak pergi tolong anak yatim pula. Ini orang gila. Kita ni buat kejahatan biasanya tanpa ada tujuan yang lebih besar. Memang ada yang menganggap dia buat jahat tu untuk tujuan lebih besar. Ustaz, ada sebahagian wanita kata, saya melacurkan diri saya sebab nak kasih anak saya makan. Betul tak? Dia kata begitu, seolah-olah macam wah, tujuan yang lebih baik, ada tujuan tertinggi, ada tujuan tinggi di situ. Maka boleh ke kita panggil pelacuran dia itu haram? Salah. Sebab dia kata dia melacurkan diri untuk dapat makanan, untuk tanggung anak-anak dia. Tapi soalannya, betul ke kalau tidak melacurkan diri, anak-anak itu akan kebuluh dan dia akan kebuluh? Betul ke? Betul ke sudah cari jalan keluar?
sungguh-sungguh? Betul ke suruh cari bantuan secara sungguh-sungguh? Betul ke di sana tidak ada lelaki-lelaki yang boleh, yang soleh-soleh, yang poketnya tebal-tebal, yang boleh berpoligami? Betul tak? Di sini datang penyelesaian dia. Mana boleh kata, oh suami saya dah meninggal, semua tempat kerja tolak saya ustaz, saya dah tak tahu macam mana nak buat, maka saya terpaksa lacurkan diri. Antara jalan keluarnya juga boleh register, letak nama dalam senarai, kan, bersedia untuk dinikahi lagi. Apa masalah dia? Dia boleh melacurkan diri, betul tak? Ada je lelaki-lelaki yang boleh menanggung. Ada, tak ramai. Mungkin dalam 1,000,000 satu, kan? Mungkin dalam 100,000 satu, mungkin, wallahu a'lam. Tapi biasanya manusia ni, dia buat kejahatan, dia akan kasih alasan. Dia akan kata, saya buat benda ni untuk kebaikan yang lebih besar. Dia pun nak copy Allah juga sebenarnya. Tapi biasanya dia punya alasan tu palsu. Alasan dia biasanya tidak kena, palsu. Biasanya memang dia buat jahat tu bukan untuk tujuan yang lebih besar. Buat jahat tu memang kejahatan tu yang dia suka. Jadi manusia boleh kita panggil jahat? Boleh. Allah kita tak boleh panggil jahat. Allah tak boleh kita panggil jahat. Sebab dia punya perbuatan itu selamat daripada syar yang mutlak. Manusia, perbuatan kita tidak bebas daripada syar yang mutlak. Tidak bebas daripada kejahatan yang mutlak. Faham rasanya ya? Ada soalan? Ya, fadal. Ayat tadi Ada orang melalui WhatsApp saja. Kata dia, sejauh mana kita nak merasakan bahawa kejahatan ataupun ujian yang diberikan oleh Allah, kita merasakan kebaikan, sedangkan kita bukan di kalangan para anbiya yang setiap ujian Allah teruskan pada dia. Masya Allah. Hanya dia nak tahu sejauh mana yang kalau kita tahu bahawa keburukan itu mendatangkan, sedangkan Nabi diuji ataupun diberikan keburukan, tapi Allah terus bagi. Tapi manusia ni sampai bila dan macam mana kita nak tahu kebaikan itu datang pada kita? Afwan, Ustaz, boleh ulang lagi sekali tak? Afwan. Setiap keburukan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia, sejauh mana dia merasakan akan dapat hikmah dan kebaikan, disebabkan kalau Rasulullah seumpamanya diberikan ujian dan juga keburukan, Allah terus bagikan wahyu, maknanya bantu. Okey. Kita nak tahu bahawa macam mana kita nak tahu pasal. Baik. Dia begini, bila kita ditimpa ujian, dia ada beberapa kemungkinan. Ya. Oh, baik. Ustaz, pas soalan ni Ustaz, saya bacakan terus. Mudah. Saya bacakan. Ustaz nak pakai mic Ustaz? Atau saya bacakan terus kalau ada mesej? Okey. Atau saya ulang? Afwan Ustaz. Okey. Sebab soalan ni panjang ni. Soal jawab. Bagaimanakah kita nak mengetahui hikmah keburukan dan juga kejahatan seumpamanya yang Allah berikan kepada manusia, sehingga kan kalau pada hari ini kita melihat Rasulullah juga diberikan ujian dan juga keburukan, tetapi Allah pandu dengan wahyu. Jadi adakah kita sebagai orang awam akan mendapatkan keburukan dan kebaikan itu dengan juga petunjuk, tetapi dengan cara bagaimana? Baik. Soalan yang sangat-sangat baik ya. Rasulullah bila ditimpa ujian, Allah beritahu dia kenapa dia diuji. Betul ya? Kita bila kena musibah, kena kesengsaraan, kena sakit, kena susah, macam mana Ustaz kita nak tahu yang ada hikmah di sebaliknya? Siapa nak bilang kita Ustaz? Dan kemungkinan juga sakit itu, susah itu sebenarnya bukan ujian. Boleh jadi sebagai penghapus dosa, boleh jadi juga sebagai laknat. Betul? Ada orang yang Allah sakitkan kerana laknat, ada orang Allah sakitkan kerana sayang. Macam mana kita nak tahu ni Ustaz? Macam mana kita nak tahu yang Allah kasih kita sakit itu untuk tambah pahala atau untuk hapus dosa Ustaz? Mana kita nak tahu? Betul Kalau betul begitu yang dimaksudkan. Kalau kita buka kitab Sunanullah fil Ibad,
yang ditulis oleh Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti almarhum, qaddasallahu sirrahu warfa' darajatahu. Amin. Dia kata, bila terperangkap dalam situasi seperti ini, tak tahu kenapa Allah timpakan kesakitan kepada kita, kesusahan kepada kita, pilihlah pilihan yang tadi itu, yang mengatakan bahawa ujian itu, sakit itu sebenarnya adalah untuk menghapuskan dosa kita. Ambil pilihan yang itu. Sangkalah buruk kepada diri sendiri. Lebih baik daripada bersangka baik kepada diri sendiri. Sangka baik kepada Allah, sangka buruk pada diri sendiri. Ya. Tapi bila orang lain kena, apa kita buat? Kita kata itu adalah peningkatan darjat dia. Bila kita kena, kita kata ini untuk hapuskan dosa saya. Kadang kita terbalik. Betul? Bila orang kena, itulah dia yang banyak sangat dosa ni. Mulut celupah sangat, tu kena, tu padam muka. Bila kita kena, kita kata apa? Oh, ni sekat ujian untuk menguji keimanan saya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita ni kan manusia ni kan, hamba-hamba Allah yang comel-comel kan. Kita kata benda-benda seperti itu kadang-kadang kita tak perasan. Jadi Syekh Ramadan kata, tak ada cara kita nak tahu. Macam nak tahu secara pasti 100%? Tak ada cara. Kita tak terima wahyu ni. Nak tunggu daripada mimpi kan. Mimpi pun sebagai ulama kata zanni saja dia punya penghujahan itu. Hujjiyah ada zanniyah. Hujah dalam mimpi itu adalah hujah secara tidak yakini, dia bukan qat'i. Dia zanni, dia conjectural. Dia tidak boleh kita kata pasti 100%. Dia mungkin untuk diri kita sahaja. Tapi nak pasti 100% pun susah. Kadang ada orang salat istikharah kan, tak datang-datang jawapan kan. Ustaz dah 7 hari ustaz, tak ada dapat mimpi pun. Kan orang kita tunggu mimpi. Dia ingat istikharah tu jawapan dia melalui mimpi saja. Ulama kata istisyaratu alim muqaddamun min salatil istikharah. Istisyaratu alim ni adalah berbincang dengan orang alim tu lebih utama daripada salat istikharah dulu. Tanya, bincang dengan orang ulama dulu. Sebab kadang-kadang benda tu jelas apa kita kena buat, pun kita nak istikharah juga. Benda yang dah jelas nak istikharah kerana bendanya, betul tak? Benda tu dah wajib, memang kena buat. Kadang kita tak tahu. Sebab tu kena tanya ulama dulu. Ustaz, apa yang saya kena? Oh, awak wajib buat benda ni sebenarnya. Kan? Ustaz, nafkah ustaz, isteri saya minta rumah sendiri ustaz. Dia tak nak duduk dengan mbak mentua dia. Dia tak nak duduk dengan mentua. Dia nak duduk sendiri. Awak tahu tak sebagian ulama kata wajib untuk syiarkan rumah sendiri. Ada orang dia istikharah lagi. Saya dah istikharah dulu ustaz. Padahal ada duit, padahal mampu, dia boleh buat. Dia boleh beli rumah khas untuk isteri dia. Dia istikharah lagi. Tak payah istikharah. Benda tu dah memang dia kena buat. Nampak tak? Sebab tu istisyaratu alim. Tanya ulama dulu, barulah istikharah. Sebab kadang istikharah ni jawapan dia tidak jelas. Kecuali kita ni wali-wali Allah kan. Solat sekali dapat mimpi terus. Jelas-jelas. Kita ni mimpi tak tahu apa cerita kan. Tak ada ujung pangkal cerita. Nak tahu keadaan jiwa rohani kita, tengok pada mimpi kita. Saya rasa ramai dekat sini akan perasan bila bulan Ramadan tu mimpi dia comel-comel. Bila luar bulan Ramadan dia mimpi dia lain jenis sikit. Sebab dia apa? Dia mencerminkan keadaan rohani kita sebenarnya. Sebab tu kita ni yang biasa-biasa ni janganlah harapkan sangat. Ustaz, saya dah solat 7 hari tak dapat mimpi kan. Kadang-kadang bukan melalui mimpi, kadang-kadang Allah temukan dengan jawapan. Mungkin kawan kita dah pernah bertanya ustaz. Kan? Mungkin Allah berikan kejelasan dalam minda kita. Dia kata, hati saya lebih cenderung lepas 7 hari buat istikharah sungguh-sungguh ustaz. Memang hati saya cenderung, buatlah bismillah. Buatlah bismillah. Tapi nak yakin secara pasti tak boleh. Oh tak boleh kata confirm Allah yang bilang saya begini. Tak boleh. Saya dah solat istikharah 100% saya yakin Allah yang bilang saya buat keputusan ni. Lepas tu dah kahwin cerai pula. Lepas tu dia garuk kepala. Macam mana ni? Allah kasih aku jawapan suruh kahwin tapi tak bagus rupanya perempuan ni. Atau tak bagus rupanya suami aku ni. Dah salahkan Allah pula. Kan? Tu yang saya kata, tak boleh nak pastikan. Dia hanya boleh secara apa kita panggil kemungkinan besar. Pilihan kita itu betul. Jadi jawapan kepada soalan tadi, kita tak boleh tahu secara pasti. Memang betul. Secara 100% pasti tak boleh, kecuali kita dapat wahyu lah. Kita tak akan dapat wahyu lagi.
Cuma kita bersangka buruk pada diri dan bersangka baik kepada Allah. Tapi bila ia berlaku kepada orang lain, kita bersangka baik kepada dia. Jangan terbalik, jangan sangka buruk pada orang, sangka baik pada diri sendiri. Ya? Bila diri buat salah, salahkan diri. Bila orang buat salah, salahkan orang lain. Bukan salahkan orang lain, salahkan benda lain. Awak kenapa lambat? Kan? Oh, saya punya tadi jam Ustaz, bila jalan sini trafik dan macam-macam. Oh, jahat betul trafik ni. Kan kita kata teruk betul kan. Tapi bila kita buat salah, kita akan kata saya yang salah. Saya memang silap. Itu tanda orang soleh. Itu tanda orang yang luar biasa. Orang biasa-biasa dia akan salahkan orang lain bila dia salah, dan dia akan salahkan orang itu bila orang itu salah. Orang yang soleh dia terbalik. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lain? Bagus juga dapat soalan macam ini direct. Silakan ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Ya. Baik. Bila arahan itu datang daripada Allah, ikut sahaja. Kata-kata seperti itu ada dua makna lah. Kita boleh takwilkan kepada dua. Satu, apa saja yang Allah sebut dalam Quran secara jelas, secara qat'i, buat, jangan kita tanya lagi. Betul tak? Nombor dua, apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang-kadang bukan datang daripada Allah. Dia datang daripada interpretasi manusia. Betul? Interpretasi manusia. Bila dia baca Quran, dia tahu, Allah kata benda ni, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Kan? Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang kafir. Oh, ni berat ni. Dia kata siapa sahaja yang tidak mengamalkan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan dalam Quran, maka dia telah jatuh kafir. Kata Allah dah turunkan ni, jangan tanya lagi. Buat. Sedangkan itu adalah interpretasi dia yang bersalahan dengan interpretasi majoriti ulama. Tapi kalau ayat tersebut secara yakin awak tahu memang daripada Allah, ulama sepakat memang penjelasannya tidak ada dua pendapat, memang itulah saja. Solat itu wajib, solat itu 5 waktu, maka kita buat. Boleh tak kita bertanya kenapa Allah suruh kita solat? Itu soalan yang sebenarnya, betul? Allah kata suruh beriman dengan itu, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada-qadar. Boleh tak kita tanya? Apa bisa tanya dengan mempersoalkan? Ya? Ya. Ya, silakan. Ya, betul. Ya. Ya. Yes. Dia begini. Itulah perbezaan antara mempersoalkan dengan bertanya. Mempersoalkan lain, ya Allah, kenapa nak kena buat macam ni? Betul tak? Kenapa nak kena ada hari kiamat? Kenapa nak kena ada qada-qadar? Ya, beza dengan, ya Allah, aku nak faham apakah hikmah di sebalik engkau menciptakan manusia. Aku nak faham macam mana engkau hidupkan yang mati. Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Pernah kita dengar cerita itu? Nabi Ibrahim tanya apa? Kaifa tuhyil mauta? Betul tak? Ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepada aku, ya Allah, macam mana engkau hidupkan yang mati. Cuba bayangkan soalan daripada Nabi tu. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kata apa? Awalam tu'min? Kamu ni tak percaya lah? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya ya Allah, tetapi setakat untuk mencari ketenangan untuk hati. Jadi daripada dalil ini, ulama mengatakan bahawa kita boleh bertanya, kita boleh untuk mendapatkan penjelasan, tetapi itu bukan mempersoalkan. Sebahagian soalan orang-orang bukan Islam yang ada dalam Quran daripada musyrikin Quraisy, Allah tak jawab. Kenapa? Kerana mereka mempersoalkan. Allah kata kalau kasih jawapan pun mereka tak akan beriman. Mereka minta apa? Minta mukjizat, betul? Kalau betul Allah ada turun daripada langit, aku nak tengok Allah dengan malaikat turun daripada langit, contoh. Allah kata kalau itu berlaku pun mereka tidak akan beriman, maka Allah tak layan.
Banyak permintaan mukjizat mereka tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia bukan untuk bertanya, dia untuk mempersoalkan. Dia bukan nak tahu kebenaran, dia bukan nak berbincang, dia nak menghukum dulu. Tapi kalau kita mencari jawapan, berfikir untuk ketenangan hati, itu kita mengikut jalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan jiwa. Sebab kita pening, macam mana Allah boleh hidupkan yang mati ni? Kan rasa macam akal kita ni tak boleh nak gapai. Kan? Kalau kena orang Melayu, dia akan kata apa? Dah, jangan tanya-tanya. Beriman je, betul? Tapi Nabi Ibrahim, dia lebih tinggi daripada kita. Dia sangka baik kepada Tuhan. Sebab dia tahu hati manusia ni ada keraguan. Kalau tidak dijawab, keraguan itu akan makan. Dia nak tenang. Dia kata apa? Liyatma'inna qalbi, supaya hati aku ni dapat tenang. Maksud dia bertanya soalan. Maksud dia ada soalan-soalan dalam jiwa dia itu yang dia nakkan jawapan. Allah jawab tak permintaan dia? Adakah Allah kata pada dia, ya Ibrahim, beriman saja, jangan tanya-tanya? Tidak. Allah tunjukkan dia. Allah siap buatkan eksperimen untuk dia. Betul? Ambil 4 jenis burung. Arba'an minat tayri. Kemudian apa? Sembelih burung-burung itu. Sebelum itu dikatakan fasurhunna ilaika. Fasurhunna ni maksud dia jinakkan dulu. Kenali dulu burung-burung ini. Kemudian apa? Sembelih dan potong burung-burung ini jadi kecil-kecil dan letak di bukit bukau yang berbeza-beza. Kemudian serulah burung-burung itu, ya'tinaka sa'ya, dia akan datang kepada kamu dalam keadaan hidup. Ulama kata kenapa nak kena jinakkan dulu? Supaya Nabi Ibrahim kenal bahawa burung yang datang tu memang burung yang disembelih. Dia dah sembelih, dah potong-potong, dia letak dekat bukit bukau yang berbeza-beza, kemudian dia panggil, burung itu dah datang. Allah nak tunjukkan eksperimen kepada dia. This is not difficult for me, bukan benda susah kepada aku. Jadi bagi siapa yang tidak ada ragu, alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi siapa yang tidak ada soalan, maka kita tidak perlu lagi untuk tanam ragu dalam hati dia. Tapi kenapa saya buka topik seperti ini? Kerana sudah timbul keraguan ini di kalangan anak-anak muda kita. Yang tak muda sangat saya tak pasti, kan? Yang muda-muda ni memang dah keluar, dah timbul, dan masalah ni memang masalah yang serius. Dia akan merebak cepat. Jadi kita ambil metodologi itulah ya. Soalan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Liyatma'inna qalbi. Bukan kita mempersoalkan Tuhan. Kita bertanya kerana kita tahu Allah itu Al-Hakim. Dia Maha berhikmah. Setiap perbuatan dia ada sebab. Kita nak tahu sebab itu apa. Supaya kita dapat menjiwai Al-Hakim itu apa. Kita tahu Allah itu Maha indah. Ciptaan Allah itu Maha indah. Patutkah kita buat kajian untuk lihat mana keindahan itu? Patut. Ya. Kita bertanya soalan, kenapa ada benda cantik, ada benda tak cantik? Ada orang ni dia tak handsome sebab hidung dia sengit sikit je. Hanya berapa degree saja sengit. Kalau di straightkan tu memang handsome. Ada orang mata dia tu sebab kecil sikit aja. Kalau besar sikit je mesti masya-Allah. Jadi di mana letak keindahan itu sebenarnya? Adakah kepada mathematical equation? Adakah kepada nombor? Di barat mereka jumpa apa? The golden ratio 1.618. Dia kata benda-benda yang indah dalam dunia ni mesti ada ratio 1.618. Dia kata orang yang handsome, wanita yang cantik, pokok-pokok yang cantik, bunga-bungaan, daun-daun, semuanya ada ratio 1.168. 1.618. 1.618. 1.618. Dia ada ratio ini, dia kata. Kata orang yang tangan dia cantik, bila diukur panjang daripada bahu sampai ke hujung jari dan dibahagi dengan daripada siku pula sampai hujung jari, akan dapat 1.618. Siapa yang jarinya cantik juga akan ada 1.618. Ketinggian dia balance 1.618. Ukur dia daripada hujung kepala sampai hujung kaki, bahagi dengan daripada hujung kepala sampai pusat, akan dapat 1.618. Jadi dia orang kaji dan betul jumpa, masya-Allah tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia buat, dia ada sistem dia. Dia tak buat kerja sembarangan. Jadi kita tahu Allah Maha Indah, kita tahu Allah mencipta, Allah Maha mencipta.